Bah nak pakai sikit duit nikah ni. Yang sadap kau, yang nikah kau, yang mampu dan pahal, cakap macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat bersama-sama pada malam ini. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berhormat YB Datuk Tun Khairuddin, YB Don. Terima kasihlah tu, sibuk datang kan, alhamdulillah. Seterusnya tuan pengurusi surau Al-Ansar, dan begitu juga ahli imam-imam ahli jawatankuasa surau Al-Ansar yang berpakaian sepasang siap dengan sampin kan. Pemimpin-pemimpin tempatan yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini di dalam satu majlis untuk mengangkat dan membesarkan lagi kan kecintaan kita dan kasih sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita lihat kebanjiran penonton tidak disangka-sangka melempah sampai keluar surau. Itulah cerita kan. Tak muat dalam surau sampai keluar kan? Alhamdulillah. Jadi apapun Nabi sebut, tidak beriman, Nabi kata, tidak beriman seseorang antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku melebihi kamu mengasihi anak-anak, ibu bapa dan manusia yang selainnya. Makna kata kena sayang Nabi lebih daripada yang lain. Tu sebab kita buat majlis malam ni. Walaupun habis Rabiul Awal, tak ada kira dah, buatlah. Sebab saya ceramah maulud kan, kalau ceramah kat Johor sepanjang tahun maulud, dia tak kira dah, selagi belum puasa memang ceramah maulud, dia tak kira dah. Jadi lebih kurang lah kan, PD pun tak ada masalah dah, buatlah kan, tak ada masalah. Sebab kita ni memperbesarkan Nabi ni tak ada limit dah kan. Dan bila sebut manhaj Rabbani ini, pendekatan kita adalah pendekatan berasaskan prinsip ketuhanan. Kita kalau kata hidup bertuhan lah katakan. Dalam prinsip itu kalau kita tengok kan dalam cerita manhaj Rabbani ini, yang pertamanya hala tuju kita kena ada manhaj ni, pendekatan. Apa yang kita buat mesti berdasarkan apa matlamat kita nak capai. Macam setiap rumah ni kita, setiap keluarga kita ada pendekatan tersendiri. Apa pendekatan nak bawa keluarga kita, mana kita nak bawa. Kita khabar nak masuk syurga, nak masuk syurga Allah, perangai macam mana, tanya balik dalam keluarga. Hari-hari karaoke cerita syurga je kan, contohlah kan, bukan orang sini dan tempat lain, sini okey saya tahu kan. Dan makna kata pendekatan dia tu macam mana, dia kata aku nak anak-anak aku pandai, contoh kan, dia akan pastikan anak-anak dia semua belajar rajin-rajin dapat masuk universiti, contoh kan itulah. Jadi kita nak macam mana? So manhaj kita mesti berasaskan kepada ketuhanan. Apa benda pun sikit merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya juga ketenangan, keamanan, kedamaian. Macam mana tu? Iaitu kita bawa mesej dalam Islam ini adalah merupakan agama yang sederhana. Tu yang Nabi ajar kita. Tidak melampau-lampau. Semuanya sederhana. Jangan terlebih-lebih. Makan terlebih-lebih, gemuk. Macam tu ya. Minum terlebih-lebih, kambung. Tidur terlebih-lebih, mampui. Payah mana kan. Tidur lebih nak kan. Kan nak pergi gila tu. Poning, pewai pala tu. Aduh hai. Apa nak jadi ni kan. Dia dah lupa dah hari apa. Tidur 3 hari, gila tu. Contoh kan.
Semua tak boleh lebih-lebih. Sayang terlebih-lebih sampai kan tak boleh terima hakikat bila suami itu meninggal dunia, tiba-tiba Allah ambil nyawa suami. Terlebih-lebih. Ingat tu sebab dah beritahu. Nak sayang lebih pun sayang kat Nabi. Kan? Dan begitu juga kita menolak fahaman-fahaman bersifat ekstrim. Tu Nabi ajar kita. Buang benda-benda yang ekstrim. Sebab kalau ekstrim itu bukan Islam tu dah. Sebab kalau kita tengok kat luar negara, orang labelkan kita sebagai teroris, sebagai pengganas semua kan. Sampai sekarang tak dapat dibuktikan. Yang paling mulia tiba-tiba lah dia khabar Israel. Kan bangang tu. Kan? Sejarah nak tolak apa? Sejarah cakap tu yang dia marah tu. Nak marah apa? Sejarah macam tu. Kau datang menumpang ke tempat orang. Kan? Datang numpang. Orang bagi peluang kat kau. Baik orang Islam ni. Orang Islam baik. Kesian dia tak ada tempat. Bagi tanah pertempatan tu. Duduklah situ dulu. Sikit-sikit ambil. Sikit-sikit minta. Sudah dah. Dikopung pula. Tempat orang-orang Palestin. Itu contoh lah. Tapi nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan melampau ni tak boleh. Kan? Melampau tak boleh. Macam kita beribadah lah kan. Sembahyang subuh 2 rakaat lah. Sembahyang zuhur 4 rakaat lah. Kok ia nak tambah pun tambah dengan sembahyang sunat. Tak ada lah. Dan lebih iman dan pada orang. Dan sembahyang maghrib tadi 6 buat. Jangan buat gila. Tak lama kena tangkap lah tu. Dan puasa memang biasa. Dan ni sebab takwa dan lebih. Dan puasa dah seminggu dah tak buka ni. Oi, anda betul tu. Jangan macam tu kan. Jadi tak ada ekstrim-ekstrim lah. Jadi kena elok-elok tuan-tuan. Begitu juga prinsip bertuhan, iaitu menjadikan nilai agama kita mempunyai Tuhan. Orang yang ada Tuhan ni perangai elok. Dalam prinsip Islam ni diajar kita tentang ihsan. Apa maksud ihsan? Ihsan ni kita beramal seolah-olah kita nampak Allah. Dan kalau kita tak nampak Allah sekalipun, kita yakin yang Allah nampak kita. Dan bila kita yakin Allah nampak kita, tentu kita buat perangai elok-elok. Contohlah kalau kita lah kan, tiba-tiba dapat duduk sebelah YB, contoh. Tak berani, tak terkoncing pun tahan. Tahan, jangankan YB kau apa lah, dan kau jap bangun. Dia tahan, duduk sebelah. Tadi dia tak tahu pula yang sebelah tu YB. Kemudian sebelah kau tu YB. Yo kau, langsung togak ada situ. Kan nak contoh lah. Saya tak cakap orang sini tu. Contoh. YB dia tak sah, YB dia terhal. Kan? Tak, maksudnya macam tu. Lain kan macam orang yang dekat kedai makan, bila bos saya duduk kat kaunter tu lain perangai. Bila bos saya tak ada kat situ, macam mana perangai? Lain perangai. Berburak dengan kawan-kawan ni, lama-lama ambil order. Tapi bila bos dia ada kat kaunter kat kedai makan tu, kojap-kojap buah, kojap lap, kojap sapu, dia tunjuk sebab dia yakin bos saya tengah perhatikan dia. Macam tu jugalah prinsip ihsan. Kalau kita yakin Allah ada, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama dengan kita. So kalau kita yakin, apa perangai kita? Kan? Jadi kalau kita ni ada prinsip bertuhan, kita tak mengutuk-ngutuk orang dah. Kan? Semayang ngumpet macam tu ya. Masalah tu kan. Aduh yang benar nak khabar kan? Selawat pula dia. Ceramah lah abang tu. Aduh lah macam tu. Konolah selawat dulu. Kan? Kita ni buat sambutan Maulid Rasul. Bosar-bosar banner tampah. Pak tak? Siap muka lagi. Kan? Apa lagi? Kan? Tentulah kita nak buat sambutan tu, kita selawat. Sebab akhirnya nanti besok ramai yang menyesal. Kenapalah dulu aku tak selawat betul-betul. Rupanya selawat tu password. Password nak bagi Nabi kenal kita. Macam kita lah, tak kono password sampai sudah tak dapat keluarkan duit. Nombor PIN tu tak betul kan? Macam tu lah. Kita nak bagi Nabi kenal kita. Sebab apa nak bagi Nabi kenal kita? Kita nak apa akhirat tak? Kita nak apa? Syafaqah. Syafaat. Ingat tahu. Ingat saja cuba ni. Kau ada yang ngangguk syafaqah. Bukan kan? Tak nak tahu tu. Syafaat kan? Kita nak syafaat, iaitu bantuan daripada Nabi supaya kita dapat keringanan di padang mahsyar, mudah-mudahan dapat terus masuk syurga. Kan? Dan begitu juga dalam prinsip manhaj Rabbani ini adalah bakti. Allah bagi. Allah bagi apa? Allah bagi segala-gala pada hamba-Nya. Banyak nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kan? Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu nak dustakan?
Banyak ke sikit nikmat? Banyak. Kan? Orang lain, tempat lain ceramah, semua berselo sampai hilang-hilang lutut. Sampai duduk kat kursi. Nikmat. Betul tak? Ha. Jangan tuan-tuan baca yang berdiri kat pagar tu tap nikmat tak ada. Tak. Tu lagi besar nikmat Kalau dia nak balik pun orang tak perasan. Contoh lah kan. Ya gurau haji. Kan betul? Nikmat, semua ada nikmat. Kan? Nikmat duduk dokek kan. Dapat duduk depan. Dapat dan tengok Samsul debat depan-depan. Tadi saya maafkan dah tadi. Apa yang mengumpet saya tadi semua saya maafkan dah. Bukan saya tak nongah tadi tu. Tinggi tak habis-habis. Salah kau tinggi. Dalam TV nampak tak ada tinggi mana. Tak TV tu atas sikit. Tinggilah. Kan? Lepas tu dalam TV empat tua ngumpet tadi tu. Saya maafkan siap-siap. Senang kan? Makna kata menekankan kebajikan. Jadi bila kita kalau ambil manhaj Rabbani ni, macam mana Allah bagi nikmat kat kita, kita juga bagi bantuan, bagi kebajikan kat orang, tolong. Kan? Janganlah tunggu kaya baru nak sedekah. Sedekah sampai jadi kaya. Cuba tanya Imam, saya nak tanya Imam ni, apa dia? Agak-agak Samsul debat ni apa makanan kegemaran dia? Wah, macam tu lah. Tanyalah. Ini manjang ceramah selera pengusi ikut contoh kan. Tanyalah. Barulah buat tu. Ni contoh. Saya ingat saya nak sponsor lah Mam. Hari Khamis malam Jumaat baca Yasin tu saya nak sponsor lah. Boleh, bagus tu. Berapa ramai kat jemaah? Sini surau ni kurang-kurang 100 orang tak lagi. Lain kali lah tak jadi lah. Hai Ustaz betul. Sikit baiklah cara sikit kan. Dah tak ada ramai pula kan. Balik timikai 2 biji. Bolah lah cukupkan 1,5. Contoh kan. Kan susah awak. Kita yang agama mikir agama Islam ni mudah ya kan. Kebajikan, kemanusiaan dan bantu mereka. Tak kira siapa. Macam contoh kita bagi bantuan. Bagi bantuan dalam taman desa rusa kan. Walaupun tak dapat bagi daging rusa. Kita bagi bantuan contoh, bagi bantuan bekalan makanan asas kan. Kita dah pilih yang susah-susah tu. Tapi kita ni duit surau. Orang Islam je kita bagi. Siapa cakap? Kalau betul ada orang susah tu bukan Islam, bagi. Syiar dia ada. Dengan syarat, utamakan orang Islam dulu. Ada lagi tak? Boleh tak bagi? Boleh. Ada beberapa orang yang bukan Islam yang susah sini. Ada lagi 5-6 orang. Tambahlah 6 orang tu bagi. Kita tak tahu sebab dia kita bagi tu. Ya Allah. Kan? Dengan kita bagi tu, dia menangis-nangis rupoi lepas tu dia jumpa imam. Imam, saya ingat saya mau masuk Islam. Macam satu job karyah ni, satu taman perumahan ni, semua pek pahala. Macam tu lah. Nabi masak, Nabi akan lebihkan kuah dia. Kenapa? Sebab nak bagi jiran-jiran baginda merasa. Termasuklah jiran baginda berbangsa Yahudi. Yahudi ni lagi teruk daripada jiran kita bukan Islam. Tapi Nabi macam mana? Prinsip kasih sayang, nak bantu, bakti, buat kebajikan, tolong orang. Kan? Begitu juga prinsip adil. Allah Maha Adil. Maka kita pun kena adil. Kan? Maknanya kita menjunjung tinggi segala peraturan-peraturan dan juga disiplin kita. Kena jaga. Kan? Bantulah. Orang tu janganlah kira-kira pula. Dia ni jangan. Dia ni kan geng kita ni. Bagi yang ni geng kita. Macam mana pula? Nabi sayang orang yang Nabi sayang apa? Nabi sayang umat Islam yang taat pada Allah dan Rasul. Nabi sayang. Itu ya, Nabi tak cakap Nabi sayang dia kalau orang tu dia ikut partinya. Tak ada. Kau jangan baik dengan dia, kenapa pula? Dia tu geng ketua kampung lama. Ada lah macam tu ya. Contohlah, Bono ni saya dah cek dah banyak kampung kecuali desa rusa tak ada. Ni tempat lain. Contohlah cover saya siap tu. Contohlah. Kang tak panggil lagi kang. Tak, maksud dia macam tu. Makna kata kita tidak menggalakkan kepada perpecahan, tetapi menggalakkan kepada penyatuan. Orang Islam dah makin sakit. Apa nak kita berpecah-pecah pula? Jangan berfirqah-firqah.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah, bersatu padu, dan jangan berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Dah beritahu dalam Quran dah. Yang pergi cari jalan nak berpecah apa pasal? Kan? Saja dah ramai, kan? Si baik orang sini tak macam tu. Kan? Dan begitu juga prinsip yang membabitkan kita mengangkat nilai kerohanian. Bono-bono nilai-nilai yang baik. Sebab bono tu semua ada pada Nabi. Kerohanian. Dalam jiwa kita baik. Jadi orang yang beradab. Dia khabar geng-geng PD ni tak ada adab dah pula. Dia geng-geng laut ni. Mandai dia khabar macam tu. Jangan macam tu. Semua orang elok budi basuh. Tengok tadi. Nyambut saya macam mana. Sap. Berpelawa saya macam mana. Tak apa saya kata. Okey. Sebab kata orang tu, makan sirih berpinang tidak, kan? Pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak. Tegah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa kau nak jaga. Kan? Orang kata datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Ikut kosam tempek tu. Kat mana anjing nyalak kat situ biar awak manjat. Faham tak kaya tu? Jangan terbayang biar awak pula dia, kan? Nah, maksud ikutlah kosam tempek tu, kan? Macam tu lah. Iya, tuan-tuan. Makna kata, dalam hidup kita ni jaga adab. Ya, saya duduk atas ni, bukan sebab nak mengajar benar, berkongsi. Ramai ilmu tinggi-tinggi ni boleh nampak tu aura tu, mak tu. Berasap nah. Mak tu. Ilmu sebab semua berapa ramai orang-orang lama, lebih dulu belajar daripada saya, lagi jauh, lagi tinggi ilmu dia. Jadi apa sebenarnya pesanan untuk diri saya juga. Nampak tak? Bukan kata dan nyamah dan pergi pandai ada kau ada apa. Bukan macam tu. Salah macam tu. Tu sebab dalam kita tengok dalam hadis tu kata ampek golongan orang yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapa yang belajar hadis 40 dia tahulah. Ampek golongan yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapa ni? Yang pertama menuntut ilmu supaya dia boleh berlawan dengan orang yang handal, nak tunjuk siapa lagi handal. Tu dilaknat oleh Allah. Kau tengoklah dan balik pada Arab sok, kau tengoklah siapa paling handal kek dia serusul. Masa tu baru imam tahu dan siapa tu. Mak cakap kau. Kan? Ya, jangan macam tu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu ni sebab apa? Sebab dia nak orang mendongak kepada dia. Bukan untuk mendongak tu, dia nak orang hormat dia. Ada niat macam tu. Biar orang hormat ke aku. Yang ketiga, orang menuntut ilmu kerana nak mencapai kekayaan dunia. Nah, itu selalu kita buat tu. Pesan kat anak-anak. Kau nak kaya, kau belajar jajin. Tengok. Jangan ajar anak-anak cara nak jadi kaya. Ajar anak-anak cara nak bahagia. Sebab satu hari nanti bukan semua benda boleh dinilai dengan harganya. Tapi pada ketika itu akan dinilai dengan bahagia. Dalam banyak-banyak tahun, inilah 3 tahun, 4 tahun paling membahagiakan buat YB Tun Khairuddin. Sebab apa bahagia? Relax. Dia tengok perangai kelaku orang. Betul. Relax dia datang. Jarang nak tengok datang ke plekat ni. Kan ada. Tak adalah YB Datuk Don ni memang humble. Kalau dia telefon saya tu, sahabat, macam mana sihat? Dia tanya khabar saya. Dah setahun lebih dah dia tak WhatsApp saya. Macam tu kan. Dia dah lupa nombor saya kat macam tu lah kan. Tapi dia sibuk, alhamdulillah. Dia jadi jaga orang, bagus. Kan? Tak, ni cerita betul. Kan? Sebenarnya dalam hidup kita ni macam tu lah. Kalau kita ajar tentang kaya sampai bila tak sudah. Saya jumpa dengan orang kaya ni berburak takut. Saya camah kat Syalab, kat PKNS. PKNS dia kata. Masa tu PKPB. Ustaz kalau nak beli rumah sekarang time dia. Ya ke? Kat Syalab murah Ustaz. Berapa? 1.2. Gila ke apa kau ni cakap tu? Kan? Dia salah cakap kau, saya salah dong ah. 1.2 juta. Apa murah tu? Wah, rupa baru faham kita salah apa? Salah grup. Tu belum cerita yang seorang lagi. Mahal tak rumah ni? Tak adalah, masa saya beli dulu murah lagi. Masa saya beli dulu baru 4 juta, baru 4 juta. Tak kau pening gitu. Ada seorang lagi Datuk tu, dekat Kajang.
Tapi Datuk tu dia rendah. Dia bukan belagak, tapi memang bahasa dia macam tu. Dia bagi saya satu kupuk tu, sedap tak kupuk ni Ustaz? Sedap, ambillah, sedap. Itulah, saya pun rasa sedap. Kupuk tu nak kat Petronas saya dah jual lah. Begitu. Sedap tak? Sedap. Itulah tu, saya dengan rumah, saya bila cakap sedap, langsung saya boli kilang tu. Lah. Apa kau tahu bona? Kau sedap kau boli lah lagi, pula kau pergi boli kilang tu. Nak, tak tu saya cakap kan, tak sama. Warning kepada kita, tapi beza dia tak, memang berbeza lah. Kalau kita tengok kan, ada orang tu, warning, aduh, kenapa? Teruk dah, sekarang ni dah tengah teruk ni, salah. Dalam bank tinggal 10 juta, tak rasa nak bunuh korang tu, je cakap. Sebab dia dalam account dia dah biasa ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, tu tengah susah bona tu. Katalah tiba-tiba YB Tun Khairuddin dia umumkan, sebab saya gemar benar sahabat saya datang malam ni, contoh tau, tuan-tuan jangan tuntut lah, ni contoh. Dengan ni saya umumkan lah, siapa yang duduk dengan ceramah ni setakat yang dalam pagar, yang kat luar tu tak nampak tu, yang dalam contoh. Itu JK dia jaga keselamatan. Jangan ni contoh lah dia kata. Termasuklah yang ni saya kira ni, jadi saya sumbang lah, ni contoh ya. Saya sumbang lah, setiap orang tolong bagi nombor akaun masing-masing, insyaAllah sebelum tengah hari esok dapat 500,000 seorang. Contoh. Jangan minta tau, ni contoh ya. Wah, gila betul. Lagi teruk budak Aisina. 500,000 seorang. Agak-agak apa jadi? Ada yang berhenti kerja esok. Ada yang tak nak pergi kerja dah, lantak lah apa nak jadi. Dia nak rehat. Sebab pada kita 500,000 tu banyak. Nampak tak? Pada kita banyak. Jadi sebenar-benar dalam hal tu kita ni kena belajar apa? Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Tu sebab Nabi datang dalam hidup kita ni. Nabi bagi tahu apa? Nabi khabar, sesungguhnya anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Mana pernah cukup? Berapa ramai orang, aku besok dapat duit EPF, so aku tak payah fikir apa dah, relax dia tu. Berapa ramai orang cakap macam tu? Aku relax tak fikir, duit EPF aku ada banyak lah, dalam tu ada 500-600 ribu, relax. 2 minggu lepas dari pencen kan, pegang senapang depan bank. Apa sama? Tak, bukan saya menghina kerjaya pengawasan keselamatan, tak. Tu kerja yang baik, tak orang yang bercakap tu tadi. Tak cukup rupanya. Dia dapat duit EPF, datanglah samut tu. Dia gula dah ada, samut sampailah. Mak dia. Bah dia. Boleh kereta lah. Nak nikah pun nyusah mak ayah lagi. Ni, kepada golongan-golongan pencen. Ya. Anak-anak nak menikah tak sah beritahu yang beria ni. Kau mampu kau kahwin. Tu dia cakap. Sampai habis simpanan. 18 kemah. Macam-macam binatang bunuh yang nak bagi makan. Semua nyusahan mak ayah. Berapa? Ni hari ni tengok ni. Tengok dekat video tu. Saya tengok ada orang share. Macam mana seorang pakcik tua ni bawa buat grab food. Dah membongkok hantar makanan. Sebab 2 anak tak kerja. Cuba fikir. Sampai tu dah bongkok ni dah tak teraya tu. Buat grab food hantar, orang kesian bayar makan tu bayar duit lebih kat dia sekali. Dia cerita, anak tak kerja. Kau tak boleh nyenangkan orang, jangan nyusahkan orang. Itu cerita Tu saya kata tadi, kalau anak tak mampu jangan nikah. Tu ayat Bah nak pakai sikit duit nikah. Yang sadap kau, yang nikah kau, yang mampu dan pahal, cakap macam tu. Iya, ni cakap betul-betul ni. Berapa ramai mak ayah susah mereka sudah. Kan? Jadi, nak tolong boleh lah. Sikit-sikit tak apalah. Mak sponsor sikit lah. Mak sponsor lembu, sekor. Tak apalah. Kan? Abah sumbang tisu tu. Tisu kat meja tu kan. Tu okey tu. Contoh lah kan. Yalah, mak abah nak pergi umrah. Mak abah nak pergi umrah. Itulah duit duit belanja, duit pergi apa. Kalau sebaik ni dah buka balik kan umrah kan. Nak pergi dengan Samsul Debat bulan 3 ke apa. Ni ada cakap. Ni kan promote lah. Lebih kurang. Tuan kaunter kan ya. Kan tanya.
Tak, yang terbaru tuan-tuan bukan apa. Yang terbaru dah boleh buat lebih daripada sekali dah umrah. InsyaAllah, alhamdulillah. Hari tu sekali kan, bila sekali kita buat, keluar je, tahu register dekat dalam phone tu ada aplikasi dia. Register dia tahu beritahu bila pula umrah kali kedua nak buat. Jadi tak adalah berasak-rasak macam marin. Lepas tu tak ada beratur panjang dah makan. Tunggu duduk tok-tok dan bilik makanan sampai. Ya, membadaklah kat bilik tu. Macam tu. Tapi yang bagus Mikela ni satu hucih ayat kan. Dan hotel paling jauh 100 meter. Hotel paling okey 50 meter. Macam itulah. Ini bayar dah berhabis dah ni. Sekali orang tua tu sampai ke Mekah tu. Mekah mana tanya? Dia tanya Mekah mana? Wah, ke Mekah dah tu. Punya jauh hotel tu. Kesian. Ya. Tu sebab saya cakap ke anak-anak yang nak sponsor mak ayah ni, jangan bagi jauh-jauh. Kan tanyalah sendiri tu, wakil tu Yang bagusnya di Jeddah dah buka dah. Airport Madinah dah buka. Yang terbaru dah buka. Lepas tu yang dekat Jeddah pun turun tak ada naik bas macam lagi, naik train lah sampai ke airport. Kan? Alhamdulillah. Banyak dah perubahan-perubahannya. Cuma itulah tak macam dululah. Dulu YB dia tu kan, dulu kita dah habis kita boleh iktikaf, relax-relax ngaji kau, tunggu waktu solat satu lagi kau. Sekarang tak boleh, habisnya keluar balik bagi orang lain pula masuk. Sekarang macam tu. Kan? Jadi itu dia. Jadi makna kata dalaman diri kita, akhlak yang baik, buat benda-benda baik. Nabi ajar kita yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Subhanallahul azim. Kalau kita tengok tu dalam tu dah beritahu sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Dia bukan bajet-bajet baik, memang terbaik punya. Bukannya antara yang baik, memang terbaik. Jadi kenapa nak ikut BTS tu? Yang Korea yang menyotong tak tentu pasal. Itu nak ikut ramai pula benda-benda yang polik-polik nak diikut. Paning yang gini, jangan main-main. Kan? Ada panggil macam-macam kan. Memberikan urusan umum pada mereka yang bodoh. Itu tanda-tanda akhir zaman. Orang yang tak ada ilmu, bagi dia jaga sesuatu urusan. Itu dia. Itu yang berlaku. Dan tu sebabnya Nabi datang ni, Nabi nak selamatkan kita. Keajaran Nabi ni nak selamatkan kita. Tu kita cerita manhaj Rabbani. Nak selamatkan kita, dokekkan kita dengan Tuhan, dengan agama yang paling selamat dalam dunia. Namanya agama yang selamat, namanya Islam. Sebab apa dengan Islam ni kita akan rasa sejahtera, rasa tenang. Mana ada orang rasa tak tenang? Semayang tenang. Kecuali JK surau tadi lah, dia tak selagi tak nampak muka saya tu, risau ni. Samsul Rebat dah sampai belum dalam hati, dah sampai belum? Ya, orang kita ni pula time semayang lah jumpa barang hilang tu, tak teraya tu. Allahu Akbar lah, atas meja pun nampak dah tu. Kan? Allahu Akbar lah, lupa jahit topi. Dia tu kan jahit, lupa lah jahit topi satu baju tu. Dia boleh ingat time tu. Bonang letak mana ni, letak mana. Itu semua. Itu memang semayang kita ni lah orang yang akhir zaman ni, yang iman ni setipis kulit bawang tu. Lagi nipis. Kulit bawang tu ada, tabal-tabal lah kan. Itulah dia kita. Jadi, sebab apa? Sebab Nabi nak pandu kita sampailah masuk dalam syurga. Sungguhnya syurga itu indah, syurga itu hebat. Tak dapat nak digambarkan tu. Pernah Allah Ta'ala tanya, apakah kamu tidak rela kepada aku? Maka orang yang dalam syurga jawab, ya Allah, mana mungkin kami tak rela kepada kau, ya Allah. Sedangkan kau memberikan kami satu yang tak pernah ternampak ke mata, tak pernah terdengar ke telinga, yang tak pernah terbayang ke hati. Macam itulah hebat syurga. Walaupun ada orang putih cuba nak buat filem kan, Paradise tajuk syurga, tapi itu semua gambaran-gambaran yang jauh daripada kebenarannya. Tapi yang pastinya syurga tu hebat. Kan? Iyo, terbayangnya ada. Macam tu lah. Kan? Terbayangnya ada. Nak air, nak apa? Cakap. Sungai Arak masa tu tak ada hal haram tu. Kau berenang, kau minum sampai habis. Kau minumlah satu sungai tu. Tak ada masalah. Iya. Masa tu.
Masa Allah Ta'ala suruh malaikat buka tabir tu, bila orang ternampak, kita tengok dalam kitab Muka Syafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Tajuk dia menangis kerana takut pada Allah. Allah suruh buka tabir tu. Bila nak buka tabir, malaikat tanya, kenapa nak buka tabir untuk mereka, ya Allah? Sedangkan mereka atas dunia derhaka pada kau, ya Allah. Allah Ta'ala kata, buka kerana mereka di atas dunia telah pun bertaubat dan mereka menangis kerana aku. Soalan bocor. Menangis kerana Allah pun boleh masuk syurga, sebab diharamkan api neraka menjilat tubuh badan yang menangis mengeluarkan air matanya kerana Allah. Ni menangis sebab jantan bondo, tak habis-habis. Menangis tengok drama Korea, terapek tu dah. Kan, menangis kerana Allah. Bila malaikat dengar Allah Ta'ala perintah suruh buka, bila bukanya semua sujud. Allah Ta'ala beritahu, bangkitlah, bangunlah. Sesungguhnya di sini bukan tempat bersujud, bukan tempat beramal. Allah Ta'ala beritahu. Nak beritahu dalam syurga, tak ada siapa tanya, Mam, Zuhur dah masuk belum? Tak ada siapa tanya dah. Kan ni, pergi komat dah masuk Zuhur dah ni? Tak ada. Itulah negeri yang kekal abadi untuk kita. Jadi ingat, dunia ni tompek tinggal, bukan tompek meninggal. Salah. Dunia bukan tompek tinggal, tapi tompek meninggal. Dunia ni macam RNR. RNR. RNR, mana ada orang, pernah tak nampak RNR tapah kan dah cantik. Nilai pun dah cantik lah. Tapi tak ada siapa dah berhenti RNR tu. Cantik tompek ni, dengan nak baik rumah sendiri lah. Tak ada siapa cakap. Gila orang tu kalau cakap nak baik rumah tu. Berhenti naik bas ekspres, berhenti ke RNR, turun semua koncing berak nak capek, takut ni kena tinggal kat bas. Betul tak? Kemarin ada orang tu kalau kelam kabut kau capek. Logo naik. Sekali jalan pun salah bas. Ada. Tapi nak bagi tahu, orang tahu tu tompek hanya melepaskan hajat sementara, nak teruskan perjalanan lagi. Macam itulah dunia. Jadi apa ini kerja-kerja mana, kan? Iya. Jadi kalau kita ni sadarlah kan, kehidupan kita ni, apa target kita yang paling utama, kita memang nak masuk syurga Allah. Itulah 3 benda yang kita kena target. Pertama, kerjalah apa disebut sebagai hidayah. Sebab apa? Sebab nak beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi surau dia fikirkan orang cakap apa pula, dan pergi surau apa? Orang tak ada hidayah. Macam itulah cakap. Kang dan datang-datang kan, sekali esok 2-3 hari dan tak datang, mesti orang cakap baik dan tak datang. Adalah macam tu fikir. Eloklah datang. Dan orang yang nampak, orang yang baru datang, janganlah di sini-sini kawan tu. Kau pahal tiba-tiba datang. La ilaha illallah. Sana tak ni surah Al-Ansar ni? Surah Ansar. Ansar ni apa? Ansar ni penduduk tatap ke Madinah. Dia mengalu-alukan muhajirin. Anggaplah orang yang baru datang tu muhajirin tu. Kan? Dia tiba-tiba nak menjinakkan diri. Tak apalah, aku ingat aku nak rajinkan diri aku pergi surau lah. Dia pun sampai. Sampai-sampai kena tanya, Pahal? Ini rumah Allah ke rumah kau tau? Kan? Seronok nampak kau datang tipah, bukan nama sebenar. Kan cari kau, nama kau tipah, nama kau sabut Gama tengok kau datang tipah. Seronok kita bertambah-tambah jemaah kita. Tapi saya baru datang. Tak apa. Kita orang pun baru ya. Ya ke sama pun? Baru 7 tahun. Allah. Kawan tu kau Cindy ke apa? Kawan tu baru sehari. Kan? Tu belum lagi tu. Kalau orang dah lama tak datang, tiba-tiba datang. Nak kenuri lah ni. Tak ada lah tu dah. Kalau tiba-tiba datang nak kenuri lah tu. Kawan tu nak langsung tak jadi. Kau apa datang saja semayang. So balik. Tak jadi dah jak kenuri dah. Sekali kenuri rumah dia, tahan dia panggil surau taman lain datang. Nampak? Jadi tak macam tu? Jadi. Cakap lah dengan dia. Dia pandai tau orang yang datang tu. Dia nak ngajak kenuri ni, dia tak datang tahu hari tu. Dia 3 hari sebelum dia dah datang. Sebelum nak mengajak. Dia mula-mula sah belakang sekali. Hari kedua tu tengah sikit.
Hari ketiga tu saf pertama roket dengan imam. Habis bagi salam je, mam. Itulah ingat nak ajak kenduri ni. Tahu dah, agak dah dari imam tu pula. Imam tahu, mam. Oh, tinggi ilmu imam ya. Tak ada, biasa kalau orang tak pernah datang, tiba datang memang nak kenduri tu. Kan tu. Jangan cakap macam tu. Kan? Kan, tapi lah tu okey tu. Ada tu siap tanya. Imam mana imam? Imam lah. Dia tanya imam mana? Yang dia tanya imam tu. Kurang asam tu. Imam pun kau kan? Ni lah imam. Lah minta maaf lah ustaz, tak perasan. Imam tanya kau besok semayang mana? Sini lah mam. Bapak tak perasan. Dah imam pandang-pandang. Dah salah imam lah pandang-pandang. Apa hal lah pula? Ingat penyanyi kau pandang penonton kan? Tak ada tu. Kan? Macam tu lah. Tak kisah apa. Alu-alukan, raikan orang nak datang pada agama. Bodoh baik. Raikan. Contohnya, kalau contoh budak-budak muda datang kan. Dia lepas main bola, dia singgah sini. Dia pergi bilik air. Kau dah masuk. Kau pergi balik rumah kau. Buang air sini pula. Tak. Raikan dia. Dik, kalau kali main bola ke apa malam sampai maghrib datanglah surau. Kan, ramai kan. Kita buat pertandingan azan. Pertandingan azan. Terbuka, cari sponsor. Johan kategori bawah 15 tahun, tak, kategori subuh, Johan dia RM500. Naib Johan 250. Ketiga 100. Nampak? Macam tu lah buat. Kategori maghrib isyak lain. Nampak tak? Iya, bagi yang budak-budak masuk. 500 campur 300, 800 campur 100 setengah tadi. Baru 800. Baru 1000 lah satu kategori. Dua kategori baru 2000. Carilah YB yang terroket. Contoh. Contoh tu. Kan contoh tak. Tak buat pertandingan. Sebab lain kategori tu. Kalau maghrib tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu maghrib. Dia mendayu-dayu sikit. Subuh tak mau macam tu no. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang lolap orang tu. Dia subuh Allahu Akbar macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar macam tu lah. Ini as-salatu khairum minan naum. Memang lolap lah orang. Dia yang pada yang lama, dia kalau bila-bila lama, as-salatu khairum minan naum. Macam tu ya. Ataupun as-salatu khairum minan naum. Oi, marah betul Bilal ni, bangun. Barulah imam tu pandang semua. Lurus harapan kau saf, ramai ah. Haro imam apa lah ayat nak baca malam pagi ni. Ini muka kau. Kau kata. Lah. Tu belum cerita lagi, pagi subuh ngondap dah. Tengok. Ui, tak ada orang baik dan balik. Kang Dan kau jadi imam ni kan? Balik dah lah. Dah lah tak ramai, balik pula. Itulah tu kan. Iya, bagi budak-budak ni. Dia datang ke surau. Kita selalu tanya, bila lah nak ada pengganti kita ni kan? Macam tu je kan? Iyo. Dia orang dapat azan tu kan, sonok lama-lama dia dokek lah. Kan? Lepas tu ajar dia ngaji pula. Ajar ngaji. So kau boleh jadi imam pula. Boleh ke tu? Boleh. Tu ajar. Hanya. Betul ni antaranya lah kan. Nabi paling baik dengan budak-budak. Nabi cukup baik dengan budak-budak. Malahan dikatakan Nabi pegang tangan budak. Nabi takkan lepaskan melainkan budak tu lepaskan baru Nabi lepaskan. Macam tu, malahan Nabi dengan sahabat pun macam tu. Baiklah. Jadi kita tu sebab kita nak kerja akhirat besok, nak kerja syafaat Nabi. Syafaat ni dikatakan ada 3 jenis syafaat. Pertama,
Syafaat tu kita dapat keringanan di padang mahsyar. Mudah urusan kita ke padang mahsyar. Itu pertama. Yang kedua, kita dapat apa? Dapat masuk syurga tanpa hisap. Dan satu pandangan yang katakan, berapa ramai yang dapat? 70,000. Itu saja ke? Ditanya. Adakah itu saja? Tak, setiap 70,000 tu bawa lagi 70,000 setiap seorang tu. Adakah setakat itu je? Dan kemudian setiap seorang dari kalangan 70 tadi, bawa lagi 70,000. Ada setakat tu? Setakat tu saja. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan itu. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan. Dapat masuk syurga tanpa hisab, mana tak ada roadblock dah. Masuk tu. Saya tertanya lah, dia ni syurga ni, biar masuk tu. Tapi kategori yang ketiga, syafaat yang last tu, syafaat yang paling terdosak lah kalau kita nak, iaitu kita dah dimasukkan dalam neraka. Tapi disebabkan ada secebis, sekelumit keimanan kita pada Allah dan Rasul, walaupun sebesar biji gandum, maka Nabi datang selamatkan kita, pindahkan kita masuk ke dalam syurga. Tapi kalau itu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Macam tu lah kan. Sikit pun tak ada. Tak ada. Jadi kita ni nak kena dapatkan syafaat tu juga. Akhirat besok kita minta bantuan, syafaat lah. Jumpa Nabi Adam kata tak payah bantu tau. Jumpa Nabi Ibrahim, nafsi sendiri. Jumpa dengan Nabi Musa, nafsi sendiri. Tapi kau pergilah cari Muhammad boleh tolong kau ni. Masalahnya jarak masa antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain, perjalanan dia 1000 tahun. Itulah sebab yang kita jangan berbuat perangai kan. Minta-minta ni pesan kat diri sendiri kak. Salahnya baik-baik ni bukan senang, cakap tu ada je orang nak cakap kan. Orang tu mengumpet, benda paling sedap mengumpet lah. Makan daging saudara sendiri. Kita pun tahu kau ni tak baik tau, mengumpet pasal macam lah kau baik sangat. Kan. Jadi bila kau ni macam lah baik sangat, maka kita jawablah, memang betul aku bukan baik sangat. Tapi anggaplah ni satu usaha aku nak menjadi baik. Yang tu lah. Tu ayat. Mikir cakap orang sampai bila-bila tak jadi apa, betul tak? Duli lah kan, apa orang cakap tu. Bukannya luruh telinga kita bila orang cakap ni. Tak ada dah. Tanya bidan kan, apa benda sepanjang dia jadi pemimpin. Apa orang tak cakap? Pelok telinga terletak pakai mask, okey? Tak ada lah. Orang cakap je jatuh gugur. Habis hidung, habisnya. Tak ada. Malahan lagi banyak orang cakap, lagi banyak pahala kita. Kan? Iya tuan-tuan. Jangan cakap YB. Pengusi surau pun kono. Semua je ke duit banyak, program tak ada. Kenapa tu? Ada ayat Jawab balik, duit banyak kau yang tak ada. Program dah buat macam-macam, dia kata tak ada program lagi kan. Bukan dengan sini lah, tempat lain sini okey. Kan? Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sayang Nabi kan, malam ni kita nak menzahirkan kecintaan kita pada Nabi, maka sebab kita nak dapatkan syafaat Nabi. Dan bila jumpa dengan Nabi, Nabi pandang kita minta tolong ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Maka bertuahlah kita kalau Nabi jawab, umatku, kemarilah. Ummati itu bukan matilah kau, tak. Ummati itu umatku. Umatku kemari, Nabi panggil, bertuah. Tapi kalau kita kan, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah, kau siapa? Balo. Kalau Nabi tak kenal kita, parah. Ataupun ya Rasulullah bantu aku Rasulullah, aku macam pernah dengar suara kau ni. Kek mana ya? Rupa time kita selawat tadi, suara dia antara keluar dengan tinak je. Tu yang macam tak berapa cam tu. Sebab salah satu tanda nak bagi Nabi kenal kita adalah dengan cara banyakkan berselawat ke atas Nabi. Tu sebab tadi pengurusi tadi bila pegang mikrofon, jadi kita mula dengan selawat ya. Jadi dijemput semua berdiri. Dia cakap seorang selawat, seorang berdiri, itu pahala dah. Nampak tak? Tu yang kita heran, ada orang cakap siapa sambut maulud tu neraka. Kan ada tu orang yang paning yang lahir salah hari bulan tu.
Aduh ya bono. Baik maulud biniah ni tak elok, tu tak elok. Mana ada ni baik-baik selawat ramai-ramai. Mana ada zikir ramai-ramai ni tak boleh. Siapa bono Kan dalam surah Al-Ahzab tu tadi dah sebut, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak rahmat Allah, nakkan hari akhirat, ingat Allah banyak-banyak. Dah? Zikir betul lah tu. Tapi kita sayang Nabi, selawat banyak-banyak. Sebab Nabi kata apa? Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Isabella, suka kat Isabella. Fiona, suka kat Fiona. Zai, suka kat Zai. Siti, Haida, Zalika. Suka dekat Zalika. Amalina, suka budak India atau budak Melayu tu. Tun Khairuddin tak ada. Samsul Debat pun tak ada. Tak ada. Tapi untuk Nabi kita, selawat banyak-banyak. Dan Nabi sebut apa? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Kono selawat berbanyak. Orang perempuan sambil mengacik sayur tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh baju hai kupi untuk suami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikut arah tawaf. Ikut arah tawaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiup sikit. Iya. Tengok kok dijampi nampak tu ayat tu. Ambui biar dia jangan panas mana. Ayo ramah batu sangko buruk. Perempuan dengan cowok, tiup, ada dijampi tu kan tu. Tu dengan bini sendiri sangko jangan. Tak yo pula kan. Tak waktu di situ waktu ni kan. Hancur selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai baju Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu. Salah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Kayak terlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Iyo. Betul tuan. Dan malahan Nabi sebut al-bakhil. Al-bakhil. Bakhil itu apa maksudnya? Bakhil apa maksud? Tengok tu, dia orang pandai Arab tu. Sebab pakai kodaku, tahu dah. Dia belajar dengan Piramli. Haji Bakhil dia kan. Kata Nabi, al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang paling kedakut bila sebut nama aku dia tak selawat. Jadi jangan kita jadi orang yang kedakut, selawat banyak-banyak. Ya? Dan yang kedua, kalau kita sayang Nabi, kita kena banyaklah buat apa yang Nabi gama. Apa yang Nabi suka, iaitu hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi. Dan Nabi sebut, Nabi punya sayang kita, Nabi bagi standard paling rendah sekali. Nabi kata, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. So, apa lagi? Hiduplah sunnah Nabi. Tak dapat buat semua. Maksud Nabi kalau berkata satu sunnahku, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Apa yang paling senang sekali? Buah tamar, buah kurma. Paling senang makan. Apa yang susah? Tapi semua ijma' ulama' dekat PD ni dia akan sependapat. Buah kurma nak jumpa bila? Kan sependapat tu. Puasa dia jawab sama. Dua bono makanan yang paling senang kita nak buat pahala sunnah ni, kono ada kat rumah orang Islam. Pertamanya buah tamar, yang keduanya madu. Faham? Faham nak? Faham. Madu lobah. Kono torang sabun. Madu yang diizinkan. Macam tu ayat dia kan. Kurma. Orang yang tu dia bayang ke situ kan. Buah kurma yang paling baik sekali kalau nak ikut Nabi betul-betul, kurma ajwa. Ya,
kurma ajwa. Tapi hari-hari kalau makan boleh botak kepala tu. Bukan sebab rasa rogo memang mahal sikit, tapi sedap lain. Ya. Kan? Jadi tak kisahlah. Apa lagi? Minum susu kambing. Apa lagi? Minum madu tadi. Apa lagi? Minum air masak. Apa lagi? Paling sana. Kasut, selipar, kan? Kita bila susun ke rumah, susunlah menghadap keluar. Sebab Nabi macam tu. Ini cakap, ui, kasut kau semua menghadap depan macam Jepun pula. Memang Jepun ikut sunnah. Tapi nak tanya antara Nabi dengan Jepun, siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu. Dia memang mendisiplinkan mana benda baik, dia memang buat. Tapi sebenarnya Nabi dah buat dulu. Faham tak? Tu macam adik-adik anak-anak muda tu, kalau datang ke surau, kalau kau kat luar tu, kalau nampak selipar tu, kau susunkan. Susun ngadap luar semua. Kan keluar senang. Payah Ustaz, kita nak besok berterabur. Pula dah. Dah betul susun dah tak kena. Ini ke selipar dia dah tak kena lah dia. Time bersepah terbalik tu kena dah. Dah selipar imam disaruk lah. Kan? Contoh tu. Apa lagi? Nabi juga menyampaikan salam. Kita pun bagilah salam. Janganlah bagi salam tu pula dan lagi tua pada dia, pula dan nak bagi salam lah. Salah tu. Tak kira siapa. Nampak, biar kita jadi orang yang mula bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Okey, menyam sehat. Kita yang bagi salam lagi besar pala. Janganlah bergaduh lah. Asyik kau yang bagi salam, bagi dan pula. Tak macam tu lah kan. Mana jumpa bagi salam. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanya anak-anak tengah main bola tu. Assalamualaikum semua, sehat? Sehat, cik sehat, cik. Sehat. Apa? Bukan susah. Kan? Begitu juga Nabi ni kuat tersenyum. Nabi ni kuat senyum. Dan senyuman Nabi adalah senyuman yang paling manis sekali. Balik kan buat? Tak suaminya. Dah comel lagi. Pahala kau ni. Kau pandang siapa? Pandang nan kau kata. Pandang abang lah. Siapa lah lagi. Anak-anak semua keluar. Kau salam mak kau. So tak lama dah ni tu kan. Pula dah kan. Senyum lah. Jangan menyingai-nyingai pula. Senyum bang. Muka tu memandang wajah dengan wajah yang menggembirakan, dapat pahala. Macam tu. Ya. Nabi senyum. Kadang ada sekali tu Arab Badui tu disauk kain ridak yang Nabi pakai tu dibuat daripada benang Najran yang kasar tu. Ngap dia rentap bila rentap bertanda ni merah lagi Nabi ni. Lepas tu Nabi pandang dia, Nabi senyum, Nabi kata ambil lah Nabi tu. Macam tu. Kalau kita zab kau pahal kau ni baik, tu kita. Nabi pernah seorang sahabat tu bercerita, punya seronok bercerita, dia tak sadar kaki dia bertengah bercerita tu, dia himpit kaki Nabi, badan dia besar, dia himpit kaki Nabi. Tengok adab yang Nabi tunjuk. Nabi tak tegur dia sebab Nabi tak nak dia tengah seronok bercerita, kalau kita potong kan hilang seronokan dia cerita. Nabi biar. Tak ada kau sadap cerita-cerita kau himpit kaki dan ni pahal. Tak. Nabi tak macam tu. Tengok Nabi senyum ya. Dah habis dia cerita tu, baru Nabi tarik sikit-sikit. Tengok. Tu Nabi. Arab Badui seorang dekat dalam masjid. Satu hari tu duduk terlalap dan tanpa sana, dia terkancing. Kemudian sahabat nak tegur dia, jangan. Nabi kata jangan. Sahabat nak marah dia, jangan, biarkan. Semua heran, nampaklah Nabi suruh biarkan lah. Dah lepas tu dah lama. Lepas tu dah selesai kerja, dia tersadar pada tidur, barulah dia bangun, dia tinggalkan tempat tu. Kemudian Nabi kata, sekarang baru kau bersihkan. Semua tanya, kenapa lah tadi kau tak bagi kami tegur dia Rasulullah? Jangan, dia tengah beria kencing tu. Kalau kau tegur, dia bangun lari ke kabut, mengirai-ngirai kencingan, lagi banyak topek kau kena cuci. Betul juga. Nampak tak? Bijaksananya Nabi. Satu ketika tu diriwayatkan ada satu pandangan kata pada waktu nak menunggu maghrib, dah azan tunggu nak maghrib ni, tiba-tiba dah ready nak semayang dah, terbaulah bau kontut. Tak tahulah kan. Jadi pada ketika itu semua sahabat dah pandang dah, siapa yang bangun ambil wuduk ni kan dia yang kontut ni.
Semua sahabat dah pandang ni. Tapi tengok Nabi jaga aib. Nabi kata apa? Kepada semua sahabat-sahabatku yang ku kasihi, siapa yang nak makan daging kambing lepas maghrib ni kan, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil. So tak tahu siapa. Tengok macam tu cara Nabi. Ya. Nabi pandang isteri dia. Masakan masin. Masakan Aisyah. Macam mana Nabi senyum. Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Tengok panggilan lembut. Wahai pipi kemerah-merahan. Balik kan buat. Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, tak tahulah tu kan. Tak perasan Mona dah kala tu kan. Kan? Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah, macam inilah, kau suapkan aku dulu. Nampak? Nabi dah tahu masakan tu masin. Tengok akhlak Nabi. Nabi boleh suruh bini suap dengan dia lagi. Bila suap, Nabi kunyah, senyum macam biasa Nabi kunyah. Nabi tak buat muka masin, tak ada. Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap aja kepada Aisyah, langsung dicampai pinggan tu. Ya Allah, masin ni. Buat ke dapur. Cuba kalau kita. Kau sini. Sinilah. Kau tahu tak darah tinggi dan mepoi ni? Umat darah tinggi macam cubalah bawa sabar. Mana ada orang perempuan saja-saja ya, nak terkirapkan garam tu. Terlebih pula. Kadang tak perasan. Nak copek. Cubalah elok-elok kan. Tak masak kau. Lu marah orang perempuan. Bini kau kan. Tengok dalam petais tu apa binatang ada dalam tu. Kan ada kono. Suruh masak yo, tapi bondo tak siap kan. Contohlah kan. Bukan orang sini tempat lain. Kan. Senyum ya Nabi. Ketiga, Nabi bersyukur. Syukur banyak-banyak tu pun sifat Nabi. Syukur dengan apa yang kita ada. Kan? Kadang-kadang penyakit dalam hati ada tamak, ada sombong, ada dengki. Tamak, sombong, dengki ni punca tak syukur. Tamak tak cukup sikit, nak lagi. Tu tamak tu. Orang tak bersyukur. Sombong pun tak syukur. Sebab sombong ni perangai siapa? Perangai iblis. Dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Pahala aku berapi daripada tanah. Tak dapat. Tu sombong. Yang ketiga, dengki. Dengki ni samalah artinya mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Cuba kalau kita dapat sesuatu, orang petikaikan. Apa rasa kita? Macam tu lah. Jadi jangan dengki-dengki. Ni Nabi bersama gurau. Nabi bersama gurau dengan sahabat, dengan anak-anak dia, dengan cucu-cucu dia, dengan sahabat-sahabat dia, dengan isteri dia. Nabi dengan isteri main kerja-kerja, main lomba lari. Ada hari Nabi bagi Aisyah menang, ada hari Nabi menang. Balik kan buat. Saya jauh nak lah. Daripada Senyap sampai pantai Sirusuk, dekat pantai tu. Ke tepi pantai tu, yang tepi orang camping tu. Depan Cakwe Teo King. Muhammad jauh waktu tu Ustaz kan. Tak ada lah. Dalam rumah ni angkat luar. Kau orang tengok main kerja-kerja. Siapa lah? Bukan pengurusi surau ke tu? Contohlah kan. Contoh. Dalam rumah lah, anak-anak dah besar kan. Anak-anak dah besar ni lah masuk nak gurau. Mesra je kan. Naik motor pun peluk. Rapat sikit. Pagi sarapan. Dia punya sarapan naik kelapa. Straw bersilang. Mana. Dahsyat. Lepas 3 bulan dah telefon anak. Panggil adik-adik mau balik. Dah lah. Mak kau ngandung. Mengandung mak. Ambil dah. Mana kita tahu kan? Mana tahu? Joki. Kan? Mana pergi kat apa tu? Dia mabuk lah. Dia mabuk dari. Dah hilang jemaah perempuan seorang. Aduh. Ya patutlah dia ingat apa bondo. Kan? Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi kalau minum tu kan, dia ikut bekas bibir isteri dia. Tadi kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini. Tapi laki kita kadang tak buat sebab apa?
Baru nak minum, umat baru mulut kau tekan tu. Tak try. Gosok gigi lu. Ayo. Kemudian Nabi tanah lutut kaki Nabi ni, paha Nabi tu jadi tangga untuk isteri dia naik kenderaan. Tengok romantik tak romantik Nabi. Nabi tanah, naiklah wahai isteriku. Jom. Cuba lah buat, kalau bini naik motor tu cuba tu. Tapi sebelum buat, kaji dulu kilogram dia berapa. Yang main tadah tengok semangat lah. Baru punya perak lah, ilaha illallah, patah satu hal pula dah kan. Ayo. Dah sekarang mana dia naik kuda, naik unta, dia naik kereta, buka lah pintu pam. Nah, ni abang tolong buka pagar ni. Jangan cakap kau ni apa bono maruah, tak salah. Itu makna memanjakan isteri. Tak ada masalah kan. Abang, apa ni? Ni lah abang borek lah abang ni, bakul kain ni. Ngah nak sidai lah. Abang baru nak semayang. Alah, ni angkat tengah panis ni. Ayolah, abang angkat kau jap. Palut. Kan? Kau angkat lah sendiri, aku nak semayang tu. Zap, dia pun semayang. So, isteri dia angkat, bab terjatuh. Berdosa suami tu. Memang kan? Tanggungjawab kita untuk melindungi wanita. Kan? Ialah kau jap, abang angkat, zap, makasih bang. Sampai dekat penjinai, zap bang, dah halang-halang angkat tu. Sidai lah sekali. Wah. Lebih pula dia. Kan? Dia sadap lah dia kan. Iyo. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bokeh yang sama. Seterusnya. Saya camah kat simpang Renggam. Menyaut perempuan. Tak muat besen lah. Dah. Itu yang bokeh paling besar dia tu. Aduh, tak muat besen. Nabi dengan isteri Nabi dekat dalam bekas tu, Nabi duduk dengan isteri Nabi. Isteri Nabi siramkan air kat Nabi. Nabi siram air kat isteri dia. Bila isteri dia siram kat Nabi, Nabi kata, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Macam tu lah. Tak payah bokeh tak apa. Dalam shower pun tak apa. Baik. Dunia tak terdaya tengok siapa suruh tengok. Aduh, ya jawab kan. Mandi malam, tutup lampu agak-agak je. Mana dia orang tua ni tadi? Abang je. Tak ada. Buka lampu, dah terbaring tu. Tak peranyat, tak besok. Tak, yang penting elok-elok. Bergurau, ya. Dia yang golak tu bukan apa tu. Terbayang tu kan. Iyo, kan? Kemudian apa lagi? Sedekah. Nabi bersedekah. Kata sedekah lah. Ambil nombor akaun surau Al-Ansar. Nombor akaun ni. Mana? Tak ada. Tak ada. Ambil nombor akaun tu, simpan dalam telefon semasa. Setiap pagi subuh ya, sedekah. RM1. Contohlah, transfer RM1, RM10, tak kisah, bagi, tengok. Buat seminggu betul-betul, tengok apa perubahan hidup kita. Tengok. Nabi kata, siapa nak dimurahkan rezeki, jangan tinggal dua amalan ni. Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan kedua, jangan tinggal sedekah subuh. Sebab bila sedekah subuh, malaikat nak buka macam buku catatan. Ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah daripada hartanya kepadamu ya Allah, maka kau perluaskanlah rezeki untuknya hari ini ya Allah. Tapi kalau subuh gajah atau subuh dinosaur dah nak pupus subuh tu dah 5 minit sebelum zuhur subuh, tu tapik dah kan. Tak perganjat lah imam sampai pula kunut tengah hari ni. Ya, sedekah, sedekah, bantu masukkan dalam tabung surau tu kan. Malahan Nabi khabar apa? Sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Tu sebab orang tua-tua dulu kalau dia nak berjalan ke nak berangkat, nak bermusafir kan, dia mesti kalau dia lalu surau ke masjid dia akan singgah dulu, dia akan sumbang dulu baru dia jalan. Pasal tak? Tu dia antara dia. Sedekah. Jangan lupa sedekah. Kemudian Nabi menjaga silaturahim. Nabi suka bersilaturahim dengan semua orang, buat baik dengan semua orang. Kita pun kena jaga silaturahim. Nabi sebut,
tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi jangan buat. Kan? Makna seksa dunia dapat, akhirat pun dapat. Jangan buat. Kemudian Nabi bersabar. Kita pun kena sabar. Nabi juga jaga solat, kita pun jaga solat. Sayanglah kepada orang yang Nabi sayang. Nabi sayang kepada apa? Nabi sayang kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau orang tu taat kepada Allah dan Rasul, kenapa tidak kita? Kan? Kemudian Nabi suci dan bersih. Nabi suka bersih. An-nazafatu minal iman. Jadi bila ambil je sanitize tu, bila kita sanitize tangan kita, itu juga sunnah Nabi sebenarnya. Sebab kita membersih, mencucikan tangan kita. Kan? Sajuk mata memandang, kemas. Pakaiannya kemas, nampak teratur, itu Nabi. Kan? Jadi itulah dia. Koja 3 perkara saya sebut tadi. Koja lah hidayah supaya dapat beza benda buruk benda baik. Kedua, koja lah maghfirah, keampunan pada Allah. Sebab rugilah kita kalau kita mati tanpa dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan ketiga, koja lah rahmat daripada Allah. Kerana hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Dan nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain melainkan dengan cara beribadah banyak-banyak. Ya, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tu sebab hidup kita ni antara B dan D. Hidup kita ni antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. Tu dia, B dan D. Di tengah-tengah tu ada C. C tu apa? Choice. Kita ada pilihan bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita. Hiduplah dalam keadaan dengan sentiasa berselawat kepada Nabi dan hidupkanlah sunnah Nabi. Itu saja yang penting buat masa ini. Sebab kita kena faham ya, tanda-tanda nak kiamat dah terlalu banyak. Terlalu banyak. Allah tarik sikit Allah Ta'ala tarik. Macam mana perangai orang yang pelik-pelik tengok. Siapa sangka bala Allah Ta'ala bagi kat kita ni, satu ujian Allah bagi kat kita ni, musibah Allah bagi kat kita. Tiba-tiba kita tak pernah terbayang dulu kita boleh buat aktiviti macam biasa. Tiba-tiba satu dunia kena. Bukan satu rumah. Bukannya satu kampung. Satu dunia. Tengok Donald Trump kan. Siapa yang orang Islam ni tak hina je cakap. Dia tengah berucap tu, dia nampak perempuan berhijab, dihalau keluar. Bayangkan tu. Dia kata dia tak boleh duduk sini, keluar. Dia memang azam dia nak keluarkan semua orang yang bukan kulit putih ni. Bayangkan tu. Bukan penduduk asal dia tak nak. Kalau boleh dia nak halau keluar. Akhirnya setelah berdekad-dekad tidak berlaku kepada dia, iaitu menjadi presiden sepenggal. Orang lain semua dua penggal. Tuan balik kau jawab ya. Orang hina agama Islam. Orang main-main kan institusi masjid. Kan? Orang ngusik rumah Allah. Dah ada peruntukan untuk masjid, padang, tarik. Apa jadi? Iya tuan-tuan. Satu ya tuan-tuan saya nak cakap. Kalaulah orang Islam tak boleh jaga Islam dengan baik, tuan-tuan jangan haraplah bukan Islam akan jaga Islam lagi baik pada orang Islam jaga. Yang faham, tak faham sudah. Ya, ni cerita betul, bukan kita cerita politik, tak ada. Ya. Jaga tuan-tuan. Ya. Apa lagi? Seorang ibu melahirkan tuannya, banyaklah. Anak bagi duit ke mak dah 500, mak jaga anak tu. Apa lagi mak nak? Kan dah bagi duit dari tu. Dia ingat mak makan gaji dengan dia apa? Mak tolong jaga anak aja. Kau minta tolong, baik macam minta tolong. Bagi upah ni pun memang cakap, mak saya bagi 500 ni bukan upah apa ni, memang saja nak sokah kat mak. Saya tahu tak cukup nak bayar mak ni. Sampai bila-bila pun tak cukup. Macam tu ya dia. Dia buat mak macam hamba dia pula. Kan saya nak bagi duit permulaan, mak bising Ustaz. Nampak ayat tu hari ni. Tu belum cerita dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang lah sibuk jadi perempuan. Elok ke kelai pakai jubah sampai depan Kaabah pakai telokong apa? Lepas tu saya cakap tu tak ada apa-apa jadi pun. Saya cakap macam tu. Akhirnya apa jadi? Tu bukan orang Malaysia tau. Dengar-dengar orang Thailand kau, orang Australia macam tu lah. Macam tu lah. Iya.
Saya tak nak balik Malaysia. Saya lantak kau lah, tak ada siapa. Ada tak menambah, tak ada tak mengurang kan. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah bagi tahu, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu, wahai hamba-hamba yang melampaui batas, ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Makna bila Allah uji ni, jangan kita jauh pada Allah pula, lagi roket kita dengan Allah. La taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itulah yang kita kena buat, rapat dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Allah bagi ujian ni supaya kita dekat dengan Allah. Tu ya. Bukan Allah nak jauhkan kita. Kalau boleh, kalau kita lagi jauh, maka parahlah kita, rugilah kita. Ya. Jadi nampak semua faham? Saya faham tanda-tanda suruh berhenti tu, saya faham. Jadi insya-Allah kan ikut kan boleh lagi ni, sejam lagi ni boleh. Tapi cukup ngam-ngam lah pukul 9 lah. Banyak tahu dia punya rasah cara dia dong jam tu, saya tahu dah. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan dan muslimin, saya ucap terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Sesungguhnya apapun yang paling penting, apa Nabi pesan? Nabi pesan anak-anak Adam kalau beri 2 lembah emas, nescaya dia cari lembah yang ketiga. Yang kedua Nabi kata apa? Nabi kata orang yang paling kaya adalah orang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi belajarlah bersyukur. Bersyukur jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat banyak-banyak, hidupkan sunnah Nabi.